Ya, Assalamualaikum. Kita teruskan kembali dengan penghasilan sabun. Sabun, apa itu yang kita tahu tentang sabun? Sabun yang biasa kita guna adalah untuk membasuh pakaian dan juga untuk membasuh minyak mangkuk ya. Okey, jadi kalau kita tengok sabun ni dihasilkan antara tindak balas minyak dan alkali menghasilkan sabun, iaitu garam, asid lemak dan juga gliserol ya. Okey, sabun ni merupakan garam asid lemak yang mana kita hasilkan melalui minyak sawit dengan alkali pekat. Contohnya adalah larutan natrium hidroksida pekat ataupun larutan kalium hidroksida pekat. Seperti persamaan tu lah. Jadi kalau dia tanya contoh, kamu boleh katakan larutan natrium hidroksida pekat ataupun larutan kalium hidroksida pekat. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada komponen molekul sabun. Okey, jadi sabun ni dia ada kepala dan juga ada ekor ya. Okey, yang kepala tu kita namakan adalah hidrofilik. Hidrofilik ni sifat dia larut dalam air. Manakala bahagian ekor adalah bahagian hidrofobik. Okey, fobik ni fobia. Fobia ni maksudnya dia tak suka air lah. Fobia ni tak suka hidro tu air. Okay, jadi dia tidak suka air dan dia larut dalam minyak ataupun dalam grease ya. Jadi ingat, bahagian kepala tu dia larut dalam air, bahagian ekor dia tidak larut dalam air tapi dia larut dalam minyak ataupun grease, dalam erti kata lain dalam kotoran lah. Okey, jadi bahagian ekor ni dia suka kepada yang kotoran ataupun dalam grease atau minyak. Manakala bahagian kepala ni dia dapat melarut dalam air. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah tindakan pencucian sabun. Okey, jadi bila kita masukkan sabun dalam air ya, sabun tu dia akan larut dalam air. Contohnya sabun serbuk lah. Okey, ataupun sabun apa-apa sahajalah. Okey, tegangan permukaan air akan dikurangkan. Okey, jadi oleh itu permukaan kain dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Okay, kita tengok tindakan pencucian sabun. Okey, yang mana bahagian ekor molekul sabun tadi yang hidrofobik tadi yang melarut dalam grease ataupun minyak, dia akan dia akan melekat dalam kotoran bergrease pada permukaan kain. Jadi kalau kamu tengok kat sini, ni adalah kain yang warna purple ni. Kemudian yang warna oranye ni adalah kotoran bergrease. Jadi bila ada molekul sabun tadi, yang bahagian ekor yang hidrofobik tadi, dia akan melekat pada grease sebab dia larut dalam grease ya. Manakala yang bahagian kepala tadi dia akan melarut dalam air. Boleh faham tak ni? Faham ya? Okey, sekali lagi saya ulang. Yang bahagian molekul sabun tadi kan ada dua, satu kepala, satu ekor. Yang kepala tadi dia akan larut dalam air, manakala yang ekor tadi dia akan melekat pada kotoran pakaian lah. Kotoran pakaian biasanya pada grease ataupun pada minyak. Okey, jadi yang ekor tadi dia melekat pada kotoran dan yang bahagian kepala tadi dia akan berada ataupun larut dalam air. Okey, kemudian bila kita basuh, kita akan gosok kan ataupun kita akan berus kan. Jadi bila kita gosok, berus ataupun kita guna mesin basuh, dia akan berputar tu kan. Dia akan menanggalkan kotoran bergrease daripada permukaan kain. Itu cara dia kotoran dapat dihilangkan daripada kain lah. Jadi bila kita ada sabun tadi, bahagian ekor tadi, bila kita tonyoh, dia akan tertanggal. Kalau tengok gambar kat sini, dia akan tertanggal daripada permukaan kain. Jadi kita tengok molekul sabun tadi dia akan terampai dalam air sabun. Jadi kotoran tadi akan terapung-rapung ataupun berada dalam air. Jadi dia dah tertanggal daripada kain. Jadi kain kita dah bersih lah. Okey, kemudian kita tengok tindakan pencucian sabun. Okey, kita tengok
buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun, dia akan merangkap titisan grease di dalam air sabun. Okey, apabila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, jadi kita bilas, sebab tu kita basuh kain, kita bilas kan. Kita bilas sama ada kalau mesin basuh tu mungkin 3 kali, ataupun kalau kita basuh sendiri pun sekurang-kurangnya 2 kali kamu bilas kan. Bila kamu bilas tu, kotoran tadi akan turut dibuang, samalah, sebab dia dah ada dalam air dalam air sabun. Okay. Jadi dengan cara ni sabun akan menanggalkan kotoran bergris dan juga dia akan membersihkan kain. Okey, faham tak? Boleh faham ya? Kalau tak faham, kamu tengok balik apa yang cikgu terangkan tadi. Cuba fahamkan. Bermula dengan sabun tu ada 2 bahagian, iaitu kepala dan juga ekor. Yang mana bahagian kepala tu dia larut dalam air hidrofilik, dan bahagian ekor adalah hidrofobik, yang mana dia larut dalam grease ataupun minyak. Jadi yang minyak tadi dia akan yang bahagian ekor tadi dia akan melekat pada permukaan kain, dia akan melekat pada kotoran. Kemudian bila kita gosok ataupun kita berus kain tu, kotoran tu akan tertanggal daripada kain, dan seterusnya bila kita bilas baju tersebut, jadi kotoran akan keluar sekali lah bersama dengan air sabun. Okey, boleh ya. Okey, kemudian kita tengok yang ni antara yang penghujung dah lah ya, pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Kita tengok dari segi penggunaan tanah, air sisa, kualiti udara dan sisa kelapa sawit. Okey, penggunaan tanah. Penanaman semula dijalankan untuk mengoptimalkan penggunaan tanah. Okey, kita tengok dia buat penanaman semula. Okey, kemudian air sisa, air kumbahan kilang kelapa sawit yang dihasilkan daripada proses pensterilan, kita akan jadikan sebagai baja organik dan bahan tenaga biogas. Okey, kemudian yang seterusnya kualiti udara. Kualiti udara meningkat apabila karbon dioksida diserap dan dibebaskan oksigen oleh pokok kelapa sawit semasa proses fotosintesis. Ini adalah berkaitan dengan kita karbon lah. Kalau kita tengok, bila kita tanam pokok banyak, jadi pokok ni akan menjalankan proses fotosintesis. Jadi bila dijalankan proses fotosintesis ni, maksudnya dia ambil gas karbon dioksida yang berada dalam udara. Bila dia ambil, jadi dia akan menjalani proses fotosintesis, so dia akan membebaskan gas oksigen. Gas oksigen ni akan diambil oleh hidupan yang adalah, contohnya sebagai contoh adalah manusia dan juga haiwan. Pokok pun ada ya. Okey, jadi ini melengkapkan kita lah. Jadi ini adalah salah satu kepentingan jugalah bila kita tanam pokok. Okey, kemudian yang terakhir adalah sisa kelapa sawit. Pengurusan industri kelapa sawit yang lestari, dia lazimnya akan mengamalkan konsep sifar sisa ataupun zero waste. Maksudnya dia guna sebaik mungkin semuanya daripada kelapa sawit tadi, daripada di segi tandan apa semualah dia gunakan sebaik mungkin, ataupun kita panggil sebagai konsep sifar sisa, yang mana kita tukarkan sisa kelapa sawit yang kita proses tadi kepada pelbagai jenis produk yang berguna. Okey, jadi sebagai contoh kalau kita tengok adalah pelepah ni kita jadikan sebagai baja. Okey, kemudian batang pokok pula kita jadikan sebagai bahan gantian kayu. Okey, tandan kosong kita jadikan sebagai kompos ataupun baja. Okey, tempurung yang keempat digunakan, kita boleh bakar untuk mendidihkan air. Okey, yang kelima, sabut dijadikan permaidani dan tekstil. Yang terakhir, POME yang dijadikan biogas dan juga baja ataupun sisa, bahan sisa tadilah, air sisa tadi, palm oil meal effluent, jadi POME ya. Okey, jadi sekian sahaja untuk subtopik kali ini. Jadi tamatlah bab yang ke-5 pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Saya harap kamu tonton dan fahamkan apa yang cikgu terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.